Sasaran kita sebenarnya daripada tahun lepas adalah 16 booth, 16 tapak pempamer, di mana itu adalah minimum yang ditentukan oleh pihak penganjur untuk kita layak sebagai wakil Malaysia. Kita akan buat satu Malaysia Pavilion di Agrex 2015 nanti. Jadi pada tahun 2015 ni, jika ada permintaan yang lagi menggalakkan, kita mungkin akan tambah sampai ke 30 bus pameran yang kita sediakan untuk ahli-ahli Dewan Perdagangan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Kita bawa adalah yang menarik adalah teh tarik Malaysia, roti canai Malaysia, dan produk daripada makanan seperti produk kopi, produk daripada Rizlina Food yang terdiri daripada hasil produk Rizlina Food, sambal apa? Sambal ikan. Maksudnya produk yang kita bawa ni adalah bukan kategori yang terlalu besar, tetapi dari kategori SME yang kita cuba ketengahkan di peringkat antarabangsa. Seperti batik lukis pun kita ada bawa pada tahun lepas, dan kita harap penyertaan daripada kategori yang lebih lebih banyak lagi untuk tahun ini. Dia sebenarnya macam ni, dari segi kita sebenarnya program mempromosikan produk Malaysia. Maksud di sini kita cuba promote ataupun mempromosikan produk di kalangan ahli dewan di peringkat SME untuk berada di peringkat antarabangsa. Jadi selepas itu kita akan cuba bantu usahawan bagaimana untuk mereka mendapatkan pasaran di peringkat antarabangsa. Jadi itulah program yang kita buat. 3 wakil daripada SIRIM, iaitu saya, Cik Hirul Saleh dan Puan Zulaikha dapat terserta dalam trade fair. Jadi ini bukan trade fair yang kami pergi ni lebih kurang dalam yang ke-7 ataupun lebih daripada itu. Kerana sebelum ni kami pun dah terlibat beberapa trade fair, seperti pernah ke di Romania bersama dengan Datuk Seri Umar, dan juga kami pernah terlibat juga dengan Datuk Pa untuk bersama berada di trade fair beberapa negara. Jadi apa yang kami lihat pendekatan yang dibuat oleh PIMM di Korea, so memang mencabar kerana untuk memasuki beberapa negara yang di Asia ni, yang mana dalam orang kata status negara maju, jadi bukan senang, bukan perkara senang. Tapi apa yang kami nampak secara menyeluruh, ini satu usaha yang baik dan boleh kita perbaiki lagi pada masa akan datang. Apa yang kami dapati di sana, pihak SIRIM boleh untuk turut serta trip-trip yang akan datang untuk membantu untuk menyediakan preparation di peringkat awal. Jadi kami lihat kita ada beberapa kelemahan yang perlu kita perbaiki apabila kita nak urusan perniagaan kita dengan di peringkat era internasional. Pertama, kalau kita tengok dari segi sektor industri makanan, sekarang ni kita dikaitkan dengan isu halal. Jadi boleh katakan semua negara nak ke arah makanan yang higien, yang bersih, yang sihat, yang baik. Jadi negara Malaysia ni ke arah negara maju pada 2020. So kita pun telah bangunkan usaha-usaha kita di peringkat fabric, kosmetik dan sebagainya untuk memastikan produk-produk yang kita akan hasilkan sama ada untuk tempatan jaga dan juga luar negara adalah merupakan produk yang berstatus kualiti, yang setara dengan negara-negara maju. Produk yang kami ada bawa beberapa sampel dan bersama dengan usahawan memang cukup mendapat demand sekali di sana. Tapi cuma sayang sekali kerana yang menyertai dalam program itu ada juga usaha kita belum bersedia. Maksud saya di sini iaitu mana ada produk yang belum dapat status halal, ada yang belum dapat status GMP, HACCP dan sebagainya. Tapi insyaAllah pihak SIRIM akan membantu kerana SIRIM pun telah dilantik oleh pihak MITI selama hampir dah
lebih 10 tahun untuk melahirkan usahawan dalam kategori industri sektor makanan, minuman, herba, kosmetik dan sebagainya, di mana pihak sini telah diberi sebanyak 30 juta setakat ini bantuan. Dan kami semalam dah berjumpa dengan pihak MITI dan nampaknya yang bergaya Datuk sampai kita Menteri MITI kita nak tambahkan lagi peruntukan tu, kerana saya difahamkan pada tahun ni juga kita akan menjadi tuan rumah sebagai Entrepreneurship Asian. Tak silap saya, dia akan bersidang tak lama lagi. Jadi eloklah pihak DPMN, usahawan di bawah DPMN ni dapat turut serta, kerana inilah peluang kita untuk kita menengahkan produk-produk kita. Selain pada itu juga saya melihat dari segi produk yang bukan makanan, yang baru-baru ni saya difahamkan ada kita punya ahli daripada DPMK yang berminat untuk buat kerjasama voting voting. Jadi pihak sini telah ambil pendekatan dah berjumpa dah dengan Timbalan Menteri Mosti dan saya rasa Cik Mansur saya rasa borang permohonan untuk dapat dana tu saya rasa tak ada masalah, kerana siring pada tahun ini alhamdulillah pihak PM dah mengumumkan untuk menyediakan dana sebanyak 1.3 bilion, bukan sikit Jadi ambillah peluang itu dan saya harap pihak PPM dapat mengambil kesempatan untuk membuat kerjasama dengan pihak siring, kerana di sini ni kami ada berbagai-bagai teknologi, bermula daripada handcraft kepada aircraft. Jadi kebanyakannya sayang gambar orang kita tak tahu. Jadi bila kita dah join masuk DPK ni, banyak benda yang kita duduk untuk berbincang lebih luas lagi Jadi selain daripada itu juga saya dapat melihat dari segi hubungan semasa di Trade Fair daripada negara-negara luar juga berminat untuk berurusan bisnes dengan kita Jadi saya rasa kita tak limit saja di Korea. Mungkin selepas ni saya harap di PMKL dapat buat hubungan lagi di negara-negara lain. Contohnya seperti yang kami dapat feedback itu hari daripada Jepun, pada Taiwan, China, ada datang ke booth kami bertanyakan produk-produk kita peserta-peserta di mana mereka mengeluarkan produk-produk yang inovatif dan dengan itu dibantu juga oleh badan-badan kerajaan seperti SIRIM dan juga Madrid dan insya-Allah kami harap dalam tahun untuk 2015 ini banyak lagi badan kerajaan yang dapat participate untuk mengenal sebagaimana yang SIRIM lakukan, mungkin Madrid ataupun kerana Agret ni dia melibatkan food and agriculture. Jadi pelibatan daripada Jabatan Pertanian, Tourism, bolehlah dialu-alukan untuk mengambil booths dan untuk sama-sama dengan kami untuk memperkenalkan lagi memperluaskan lagi peluang-peluang perniagaan kita. Rasa banggalah di bawah naungan Dewan Perniagaan Melayu ini, kerana inilah yang dapat kita ketengahkan produk kita bukan saja di Malaysia dan dia sampai ke luar negeri. Dan banyak-banyak event yang pihak DPM yang anjurkan, inilah peluang yang amat memudahkan kami untuk meluaskan lagi produk kami. Dan kita pun rasa amat bersyukurlah, dan pihak badan-badan NGO lain dan pihak badan kerajaan berserta dengan kami untuk mempermudahkan lagi urusan-urusan kelulusan yang perlu kami ada. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur kerana telah menganjurkan satu pameran yang bukan menganjur tapi dah bekerjasama dengan Agrex 2014 di Jeju, Korea, dan saya menyertainya di sana selama 5 hari dan saya membawa produk saya iaitu sambal yang orang kata sambal ni selalunya tak terfikir orang akan buat untuk dikomersialkan. Saya banyak belajar di sana kerana saya ni usahawan baru dan pengalaman untuk nak ketengahkan
produk-produk ni kita very skeptical. Ya, sebab kita tahu banyak benda yang kita tak boleh, kita rasa. Tapi sebenarnya bila kita dah sampai ke sana, yang saya nampak benda tu banyak yang saya boleh belajar dan juga banyak yang saya boleh perbaiki, yang mana bila kita dah kat sana, kita nampak apa respon orang. Ya, lagi macam saya mewakili, saya rasa saya mewakili rakan-rakan yang baru berniaga, yang saya memulakan perniagaan ini setahun yang lalu. Jadi bila kita dah ke sana, kita nampak kita punya kemampuan setara mana dan kita boleh bersaing dengan orang lain. Pertama sekali yang saya nampak, kita kena baiki produk kita dari segi kualiti. Kedua adalah dari segi packaging. Packaging dan juga branding itu main peranan yang amat penting pada produk tempatan, terutama sekali bagi produk yang SME, yang kecil-kecil ni lah. Kerana dengan yang kecil kita akan jadi besar. Bila mana kita tak dapat baiki dari segi itu, kita akan jauh ketinggalan daripada orang lain. Jadi saya banyak-banyak berterima kasih dan syukur Alhamdulillah dapat menyertai program segitu, kerana itu adalah satu program yang berperingkat antarabangsa. Dan tak semua orang berani untuk sampai ke tahap itu, walaupun mereka ada kilang, walaupun brand mereka gagah di Malaysia, tak semestinya mereka sanggup ke sana. Jadi pada saya itu satu cabaran yang saya ambil, dan saya rasa benda ni boleh dibaiki di masa akan datang bagi saya dan juga pada yang baru nak join, kerana benda ni akan membawa kita ke satu tahap yang lebih tinggi pada yang lain-lain. Tapi kita kena ingat, matlamat kita untuk berniaga adalah untuk apa? Kita kena tahu apa matlamat kita dan juga apa misi dan visi kita dalam berniaga. Pada saya, setelah saya balik daripada Korea, Alhamdulillah teramat-amat bersyukurnya saya kerana orang dah kenal saya. Saya pergi marah-marah, nak minta pinjaman dengan marah pun, dia boleh ingat, dia kata saya pernah nampak brand Puan. Padahal brand saya kecil je. Brand saya orang tak kenal pun kat Malaysia. Tapi bila saya pergi ke Mara nak minta pinjaman, dia kata dia pernah nampak brand saya. Kata Allahu Akbar. Itulah dia punya nikmat dia. Bila kita dapat masuk dan pergi menyertai program-program macam ini, jadi saya rasa benda tu dapat membuatkan kita dah naik satu level lah. Satu level yang orang pandang kita dah besar. Kita besar sikit lah. Jadi itulah yang saya nampak, dan saya bersyukur sangat-sangat dan ribuan terima kasih kepada DPMM kerana kena dah bawa kami ke sana. Dewan bukan agensi berasaskan keuntungan. Kita adalah Dewan Perniagaan Melayu yang salah satu matlamat kita nak mengembangkan perniagaan di kalangan ahli-ahli. Jadi macam program AgRex ni, kalau you nak kira daripada segi monetary, Dewan subsidi sikit untuk setiap ahli. Yang siapa yang delegasi yang turut serta, kita ada menyumbangkan subsidi. Jadi kita buat daripada segi network kita. Segi network kita mungkin flight ticket kurang daripada market, hotel kita kurang daripada market, ground arrangement kurang daripada market. Ni bukan macam travel tour yang pergi holiday. Bukan travel tour yang pergi holiday. Jadi dari segi monetary kita tak memang kita monitor, cuma kita concern dari segi value. Dan Alhamdulillah daripada feedback yang kita dapat tadi, dari segi value memang AgRex ni berjaya mencapai sasarannya. Dan daripada segi implikasi kos, impact dia tak besar pada Dewan. Kita tak bukannya program yang bersifat mewah atau sebagainya. Kita nak membawa ahli-ahli kita keluar bagi tengok. Mungkin sebahagian daripada yang peserta tu pertama kali dia ingat selalunya orang yang pergi niaga cari bisnes kat overseas ni orang yang company yang besar. Tapi tak semestinya tu. Dia pergi, kalaupun mungkin dia tak dapat jual barang dia dapat exposure, dia dapat tengok macam mana benchmark, macam mana orang di negara-negara lain buat produk yang sama dengan kita, dan mungkin idea-idea tu dia bawa. Itu beyond what money can buy lah. InsyaAllah 2016 akan kami buat sebaik mungkin lah. Jadi terima kasih kepada peserta AgRex 2014. Jadi siapa yang ingin berjoin ataupun hadir pada 2015, kami maklumkan